Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita nak buat ulasan perlawanan antara Perak versus Negeri Sembilan, yang mana Perak meneruskan lagi kejutan demi kejutan dan konsistensi dalam saingan bola sepak di Malaysia lah, selepas diambil alih oleh Yusri Ceklah dengan mencetak kemenangan 1-0 hasil jaringan dari Milanovic. So, benda tu bagus lah untuk pasukan Perak. Dan kalau kita lihat dalam perlawanan ni, memanglah kalau kita nak cerita tentang shot on target, pasukan Negeri Sembilan ada banyak shot on target daripada pasukan Perak. Tetapi shot on target ataupun percubaan yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan tidaklah terlalu berbahaya, bahkan boleh dikatakan boleh diselamatkan oleh goalkeeper Perak Farhan dengan begitu baik. Jadi boleh dikatakan banyak percubaan dan gameplay yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan in term of ball progression dan bagaimana cara untuk menyimpan bola dan progress bola dari satu department ke satu department di dalam padang. Boleh dikatakan pasukan Perak adalah lebih bagus, manakala gerakan yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan adalah gerakan yang boleh dikatakan sama sahaja seperti mana game-game Liga Super mereka sebelum ni, dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka senang dibaca oleh pihak lawan, dan boleh dikatakan dalam final movement ataupun pergerakan terakhir yang bakal dilakukan oleh Negeri Sembilan adalah akan supply bola ke dalam D-box untuk mencari striker mereka untuk menjadi target man. Jadi memang corak permainan Negeri Sembilan mudah dibaca, dan memang Perak kita tahu dalam beberapa game yang lepas transisi defensif mereka memang bagus. So benda tu mudah untuk pasukan Perak untuk menghalang pergerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Perak. Apakah perkara yang saya boleh highlightkan ataupun ketengahkan tentang pasukan Perak pada perlawanan ni? Yang pertama adalah perubahan yang dilakukan oleh Yusri Ceklah di bahagian midfield, yang mana beliau telah meletakkan Sandi Afolabi untuk bermain bersama dengan Azalinullah untuk bertindak sebagai double pivot di bahagian tengah. Kita tahu kedua-dua player ni sebenarnya mempunyai peranan yang cukup bagus ketika bertahan, tetapi dalam penggunaan dua pivot ini kita boleh nampak yang sebenarnya tugas untuk lebih kepada bertahan adalah ditugaskan kepada Azalinullah yang bertindak sebagai bertahan, manakala Afolabi dia ditugaskan untuk menjadi kepada pemain yang boleh buat dua kerja. Salah satunya adalah pemain yang akan involve dengan gerakan serangan, dan dalam situasi set pieces dia akan meletakkan diri dia berhampiran dengan D-box. Jadi kita boleh nampak yang tugasan ataupun tugasan yang dimainkan oleh Sando Afolabi adalah lebih kepada untuk menyeimbangkan bahagian tengah dalam transisi menyerang dan juga dalam transisi bertahan. Jadi dalam fasa menyerang, Sandi Afolabi akan naik lebih tinggi sikit untuk memberi bantuan kepada Lucu, dan kalau dalam defensif ataupun transisi bertahan, maka Sandi akan drop lebih deeper untuk membantu Azalinullah dan juga memberi protection kepada back four pasukan Perak. Jadi benda ni telah menyebabkan bahagian tengah pasukan Perak adalah pasukan yang boleh dominasi dan juga sangat-sangat stabil dalam bertahan lah, sebab mereka ada dua pivot, dan dua pivot mereka ni saling mampu untuk melakukan kerja dengan sangat baik. Dan dalam pada masa yang sama di kawasan tengah, apabila mereka dah ada dua pivot, apa yang dilakukan oleh pasukan Perak adalah mereka membebaskan Lucu untuk bertindak di kawasan zon 14 untuk menjadi lebih kepada playmaker bagi pasukan Perak. Jadi kita boleh nampak lah yang mana untuk game ni memang Lucu dia akan bertindak lebih kepada ofensif ataupun di kawasan hadapan untuk membantu pergerakan daripada Sio dan juga Milanovic. So benda tu memang positif side lah, sebab kalau dalam game-game sebelum ni Lucu lebih bertindak bersama dengan Azali untuk drop lebih deeper, bertindak sebagai deep line playmaker ataupun menjadi orang yang collect the ball dari bahagian bawah, dan dia lah yang akan buat ball progression dari bahagian defense ke bahagian tengah dan sebagainya. Tetapi untuk game ni, apabila meletakkan Sandi dan juga Azali, maka Lucu boleh bergerak dengan lebih bebas sedikit dan lebih tinggi untuk membantu bahagian serangan. Dan kita boleh nampak impak dia apa, dia berjaya untuk assist satu kepada Milanovic, hasil bermain dengan sudut yang lebih tinggi di dalam padang, dan buat satu assist yang boleh saya katakan memang satu passing yang bagus dan ball placement yang bagus di kawasan gawang pasukan Negeri Sembilan, yang mana kita boleh katakan itu vision yang sangat baik, sebab Milanovic pun tidak berada
berada dalam kedudukan offside, dia nampak lucu nak buat passing, dia buat satu larian di belakang pertahanan, so dia receive the ball dan juga meletakkan bola tersebut ke dalam gawang pasukan Negeri Sembilan. So benda tu positif untuk bahagian tengah pasukan Perak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita boleh katakan tentang pasukan Perak, kalau kita nampak dalam pembinaan build-up mereka akan letak lebih kepada Jasper dan juga Sivan Pillai, sebab mereka suka untuk build-up dari bahagian bawah. Dan dalam fasa build-up ni kita dah faham tadi tentang midfield, iaitu mereka main pivot dua, Azali dan juga Sande. Tapi Sande kalau dalam in position, dia akan cuba naik untuk memberi bantuan kepada Lucu. Jadi dalam fasa build-up, maka Sivan dan juga Jasper akan dibantu oleh Azalinullah dalam lebih kepada pembentukan back 3, dan mereka akan cuba untuk membebaskan right back mereka iaitu Aiman Yusni untuk naik lebih tinggi dalam memberi supporting play kepada bahagian wide area ataupun untuk cover up that area lah, lebih kepada untuk hold the touchline dengan buat overlap ataupun buat underlap. So benda tu memang bagus, sebab apabila Aiman Yusni naik untuk memberi bantuan di bahagian wide area, dia boleh attract defend pasukan Negeri Sembilan untuk fokus dekat dia yang buat larian tanpa bola dengan sangat baik lah. Contohnya kita ambil gol pasukan Perak, bagaimana Aiman Yusni buat overlap, dia cuba untuk attract defend pasukan Negeri Sembilan untuk bagi perhatian kat dia, tapi tengok Lucu yang supply bola yang into the penalty box. So benda tu bagus, sebab Aiman Yusni ni dia ada kelebihan daripada segi fizikal dan juga daripada segi work rate dia memang bagus. Dia ada orang kata apa, solid, dan dia daripada segi overlap dia ada kemampuan untuk dribble, dia punya off ball movement bagus, dia punya passing bagus, dia punya cutback dan sebagainya memang on point. So saya boleh katakan dia boleh bertindak dalam fasa menyerang dengan sangat baik untuk memberi satu attacking yang bagus, dan dalam fasa bertahan dia punya recovery phase pun memang bagus. So saya rasa dia adalah bintang muda yang bakal menyinar lah dalam saingan Liga Super akan datang. Tetapi kalau kita lihat di bahagian kiri, penggunaan daripada Afif Ashraf adalah sedikit berbeza, yang mana Afif Ashraf ni lebih kepada untuk inverted fullback, dia lebih kepada masuk ke bahagian tengah untuk cover up tempat Sandi Afolabi sewaktu Sandi naik untuk memberi bantuan. So dia akan berbentuk bahagian tengah untuk bagi protection dengan Azali lah. Jadi kita boleh nampak yang Afif Ashraf lebih kepada pembinaan untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan Perak dan juga memastikan kalau kena counter, dia bahagian kiri tidaklah terlalu terekspos. So belakang back 4 pun tak terekspos, sebab Afif Ashraf ni dia tak naik lebih deeper lah kan. Tetapi perkara yang menariknya adalah di second half, sewaktu pasukan Perak dah berjaya menjaringkan satu gol, Yusri Ceklah membuat satu pertukaran, iaitu membawa masuk Nick Omar, yang mana kemasukan Nick Omar ni adalah satu benda yang lebih positif kepada formation dan juga taktikal yang diterapkan oleh Yusri Ceklah. Sebab apa? Sebab mereka telah mengubah dari formation mereka daripada bermain back 4, mereka dah ubah kepada dengan permainan lebih kepada back 3. Sebab apa? Sebab waktu ni memang kita akan lebih faham yang mana dia akan jadi lebih kepada 3-5-2, iaitu mereka push Sio dan juga Miljanovic untuk lebih more to center. Sebab kalau kita lihat waktu first half, Sio lebih kepada winger kiri ataupun lebih kepada fokus untuk menjadi winger kan. Jadi benda tu agak menghadkan pergerakan Sio di bahagian winger, sebab mereka tak ada pace dan sebagainya untuk beat pertahanan Negeri Sembilan. Tetapi masuk second half dah leading 1-0, mereka ubah letak Sio dengan Miljanovic 2 di atas dan mereka bermain dengan formation back 3. Sebab apa? Sebab mereka nak memantapkan lagi defending mereka daripada segi transition, sebab mereka nak tutup ruang cover up bahagian wide area. Sebab mereka tahu Negeri Sembilan untuk game ni memang mereka menyerang banyak di bahagian wide area pasukan Perak. Jadi movement yang dilakukan oleh Negeri Sembilan di bahagian winger ataupun flank ni memang mudah lah apabila bermain dengan back 3. So wingback mereka boleh drop lebih deeper, bahagian tengah boleh overload dengan center back. Jadi banyak crossing ataupun cutback ataupun supplying ball yang dilakukan ke arah gawang Perak akan mudah untuk diintercept dan mudah untuk diblock oleh pasukan-pasukan Perak lah. Sebab Perak dah more to defend in term of defensive transition, sebab mereka dah akan ada back 5 di belakang. So perubahan pemain dan juga perubahan taktikal di second half berjaya untuk memastikan yang defend pasukan Perak lebih solid lah. Jadi benda tu memang positif untuk pasukan Perak. Dan kalau kita lihat untuk penggunaan Afif Ashraf, memang dia solid lah bahagian kiri. And so untuk bahagian kanan, kalau kita tengok di first half, Aiman Yusni dia solid, tetapi dia sering dibantu oleh Faris Ittizam, yang mana Faris dia akan lebih banyak untuk drop melakukan track back. Untuk attacking, Miljanovic dan juga Sio, mereka berdua ni banyak untuk turun
zone dan juga create space kepada bahagian hadapan lah. Cumanya boleh dikatakan attacking Sio dan juga Milanovic tidaklah terlalu berbahaya in term of mereka punya pergerakan secara individual, sebab mereka tak ada kelebihan pada segi pace, dribbling dan sebagainya. Cumanya finishing dan juga movement mereka sangat bagus as a team. So boleh dikatakan pasukan Perak sekarang bila mereka bertahan as a unit, dan bila mereka menyerang as a unit. Walaupun gerakan-gerakan mereka tidak berbahaya, tetapi movement tu boleh dikatakan mereka pandai untuk bermain secara simple, dan mereka punya ball progression serta kawalan untuk simpan bola pun agak mudah untuk mereka teruskan benda tu. So benda tu yang menjadi kekuatan untuk pasukan Perak lah pada perlawanan ni. Itu yang untuk pasukan Perak. Untuk pasukan Negeri Sembilan, kalau kita lihat dalam pembentukan mereka punya serangan, mereka memang banyak bermain dengan corak yang lebih sama, iaitu penggunaan back 3. Mereka akan utilize mereka punya wingback and winger untuk attack di bahagian wide area. Mereka akan cuba exploit the area, dan mereka akan cuba untuk cross ataupun masuk ke tengah untuk mencari target man. Mostly memang mereka punya gerakan macam tu. Ada beberapa gerakan yang berjaya untuk mereka hasilkan, contohnya macam gerakan pertama Zambri Pin ada percubaan, tetapi boleh dikatakan daripada segi movement ataupun daripada segi orang kata reading game oleh pasukan Perak, mereka dah boleh baca apa yang ingin dilakukan oleh pasukan Negeri Sembilan. Jadi boleh dikatakan variation of attacking kepelbagaian dalam menyerang pasukan Negeri Sembilan adalah limited. Bermaksud apabila limited ni memang senang untuk pasukan lawan batahkan. Jadi mereka perlu create another dimension dan juga another creativity yang diperlukan untuk mereka exploit dan juga cipta lebih kepada bahagian serangan. Kalau tak, memang kita boleh nampak lah yang mereka agak terlalu statik, dan gameplay mereka agak orang kata mudah dibaca dan agak mudah dipatahkan, dan bahkan kehilangan guluan pun mereka dah tak boleh ada orang untuk involve dengan ball progression daripada bahagian bawah. So banyak benda yang mereka perlu fix kalau mereka nak perbaiki lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.